Okey, seterusnya adalah prinsip berkaitan melaksanakan perlakuan. Kalau kita katakan melaksanakan perlakuan ini lebih kepada kemahiran. Kita guna ilmu yang telah dipelajari tapi dalam bentuk kemahiran. Jadi kat sini pelajar dikehendaki untuk melatih kemahiran ataupun tingkah laku baru. Seperti yang sebagai contoh tadi lah, ambil wuduk kan. Bila kita bercakap saja secara verbal, itu setakat pemahaman saja. Apabila sudah dilakukan, di situ ilmu telah diaplikasi. Apabila diaplikasi dan telah diamalkan sehingga orang kata jadi rutin, dan itu adalah untuk orang kata melakukan untuk melakukan solat dalam kehidupan seharian. Di sini kita kata pelajar atau murid telah menggunakan kemahiran tersebut untuk melaksanakan solat dalam kehidupan seharian. So, ini dapat mengesahkan bahawa pelajar menguasai pengetahuan yang betul dan ulangan latihan ini memanjangkan jangka masa penyimpanan pengetahuan. Sebab itu, kalau lihat pentadsiran bilik darjah sekarang, kenapa ada amali, kenapa ada projek, kenapa ada penghasilan produk, kenapa ada persembahan di peringkat sekolah rendah ni? Sebab dia nak, orang kata, pelajar atau murid kita bukan setakat memahami pengetahuan, tetapi dia boleh apply dalam kehidupan seharian dan seterusnya mereka boleh create ataupun mencipta sesuatu alat, sesuatu inovasi yang boleh memberi manfaat dalam kehidupan seharian sehingga boleh memajukan negara. Itu antara yang kita boleh katakan prinsip melaksanakan perlakuan ini supaya pelajar atau pemurid kita ada kemahiran, skills. Okey, skills. Okey, seterusnya kalau kita lihat memberi maklum balas, yang ini sama seperti yang dikatakan dalam Ewell tadi kan, 1997. Maklum balas ini perlu ada maklum balas positif. Positif ini untuk memberi kepastian kepada pelajar. Kalau yang negatif tapi kita sampaikan secara positif. Kalau kita beri maklum balas negatif tapi dengan cara negatif, itu boleh orang kata boleh menyebabkan pelajar-pelajar itu tidak bermotivasi. Jadi maklum balas perlu spesifik dan serta-merta tentang pembelajaran. Jangan tangguh-tangguh dia punya maklum balas. Sebab kita dalam proses pembelajaran ini dia tak boleh berhenti. Sebab itu dia banyak pembelajaran baru kita terima. Okey, latihan dapat mengesam kefahaman pelajar. Tidak semestinya latihan dalam bentuk penulisan, mungkin latihan dalam perdebatan, mungkin latihan dalam perkongsian, boleh. Pelbagai cara. Latihan itu kita create dengan pelbagai cara. Bukannya setakat atas buku saja, sebab kita kena lihat dalam konteks keseluruhan. Theories itu perlu ada. Okey, bimbingan dalam bentuk soalan dan jawapan merupakan maklum balas formatik. Ini lebih kepada peperiksaan lah. Kalau yang contoh untuk ujian topikal, biasanya kalau ingat sekolah dulu kan, masa zaman saya dulu sekolah, kalau ada ujian topikal, cikgu akan memberi orang kata apa jawapan yang betul, kenapa salah. Di situ kita dah tahu apa kesilapan kita. Itu kita boleh bimbing kalau itu lebih kepada akademik pencapaian. Contoh periksaan lah. Seterusnya menilai perlakuan dan prestasi. Kat sini pembelajaran akan diakhiri dengan memberi ujian pos atau pentadsiran akhir untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang diajar. Sebab itu kalau lihat kenapa PBD, pentadsiran bilik darjah kita ini ada dua. Pentadsiran bilik darjah kita ini kenapa perlu ada exam, kenapa mesti ada orang kata latihan lain yang sebagai pentadsiran. Dia bukan fokus kepada exam saja. Dia lihat juga dengan psikometrik dia. Semua itu dijadikan satu prestasi keseluruhan. Kalau contoh kita mengajar satu subjek, contohnya dalam satu yang saya katakan mengambil wuduk tadi. Mengambil wuduk kalau lihat dari segi kita nak
pengetahuan dia, kita boleh bersoal jawab. Kaedah soal jawab itu kita boleh jadikan sebagai proses pentaksiran yang kita isi dalam borang pemerhatian bahawa transkrip perbualan kita kata pelajar ini memang boleh menghuraikan, boleh menyatakan. Tapi kalau kemahiran tersebut dia boleh tunjuk, di situ dia dah boleh kemahiran dari segi aplikasi. Maksud dia dah makin meningkat. Kalau contoh, kalau dia nak jadikan mengambil wuduk itu menjadi lebih yang seronok, mungkin dia cipta satu lagu. Kalau yang contoh untuk pembelajaran kanak-kanak lah, ataupun mungkin ada cara apa-apa lah untuk kita menjadikan proses mengambil wuduk itu menjadi menarik sebagai proses pembelajaran. Jadi pengakhiran penguasaan itu cikgu boleh tik lah, sama ada dalam bentuk simak ke, dalam bentuk transkrip perbualan ke, terpulang. Sebab sekarang ini bukan setakat peperiksaan adalah salah satu saja dalam pentaksiran keseluruhan dalam bilik darjah. Itu sebab itu kita rasa menilai pelakuan dan prestasi ini sangat penting. Apabila dalam slot mengajar, jangan lupa buatlah pentaksiran apa yang kanak-kanak ataupun murid itu pelajari dan capai. Okey, yang terakhir untuk yang ni tadi, merangsang ingatan dan pemindahan pembelajaran. Guru perlu memberikan contoh, tambahan dan latihan-latihan untuk menambah baik pemahaman pelajar terhadap pembelajaran telah dikuasai. Seterusnya, proses ini akan memastikan pelajar dapat memindahkan pengetahuan yang dipelajari ke dalam situasi-situasi baru serta mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari ke dalam situasi sebenar serta berupaya menyelesaikan masalah harian dengan pengetahuan yang baru dikuasai. Maksudnya, kalau contoh yang mengambil wuduk tadi, walaupun dia belajar dalam kelas, tapi kita boleh buat checklist bila masa dia boleh ambil wuduk. Apabila dia dah boleh buat checklist bila masa dia ambil wuduk, maksudnya setiap 5 solat tu dia perlu ada ambil wuduk. Di situ dah jadi amalan. Di situ dah aplikasi pengetahuan itu dan kemahiran, dan akhirnya dia menjadi insan yang soleh dan solehah dalam melaksanakan solat yang wajib, iaitu 5 waktu dalam satu hari. Okey. Jadi apa yang saya ingin nak simpulkan sini, prinsip-prinsip pembelajaran ini merupakan asas apa yang perlu dipelajari, dasar ataupun pokok pembelajaran yang ada dalam proses pembelajaran. So kat sini kita ada 3 model tadi, Ewell, John Bruner dan kat ni tadi, you all boleh simpulkan apa asas prinsip yang ada dalam pembelajaran yang patut ada orang kata murid pelajari. Okey, rasanya setakat ini sahaja dan terima kasih, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.